Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, so berjumpa lagi dengan cikgu. Pada kali ini, masih lagi kita membincangkan berkenaan dengan bab 5 sebatian karbon. Tapi hari ini kita akan masuk topik 5.2 hidrokarbon. Jadi, apa yang kita akan belajar hari ini? Okey, jom kita akan tengok. So, standard kandungan kita pada hari ini adalah 5.2 hidrokarbon. Dan standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 5.2.1 memerihalkan sebatian karbon dan menerangkan bagaimana sebatian hidrokarbon diperoleh daripada sumber semula jadi. Okey, apa itu hidrokarbon? Nanti kita akan tengok. Dan 5.2.2 menamakan ahli kumpulan homolog alkana dan alkena dari karbon 1 hingga karbon 6. Apa ni? Okey. Jangan pening-pening, jangan risau, tak apa, insyaAllah cikgu akan ajar slow-slow. Tengok, kalau tak faham boleh ulang tonton, dan kalau tak faham juga boleh komen. Macam biasa, boleh komen. Tak faham, tanya. Ya? Itu yang paling penting, tak faham, tanya. Okay? So, let's go baby. Okay. So, apa yang dimaksudkan dengan hidrokarbon? So, hidrokarbon adalah sebatian karbon organik yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja. Bila sebut hidrokarbon, hidro dan karbon iaitu hidrogen dan karbon sahaja. Itu hidrokarbon. Ya. Antara contoh pembentukan sebatian hidrokarbon daripada sumber semula jadi, pembentukan petroleum dan gas asli dan pembentukan arang batu. So, antara contoh hidrokarbon adalah petroleum, gas asli dan arang batu. Dan hari ini kita akan belajar, walaupun mungkin ada antara kamu dah tahu, kita akan belajar dan kita akan ulang kaji macam mana petroleum dan gas asli terbentuk dan macam mana arang batu tu boleh wujud. Okey, jom kita tengok. Okey, first cikgu nak kamu tengok gambar ni dulu. Okey, ada air laut. Okey, gambar yang kedua. Okey, dan gambar yang ketiga. Apa sebenarnya yang terjadi? Pembentukan petroleum dan gas asli, macam mana dia boleh terbentuk? Hidupan laut yang mati terbenam di dasar laut. Selepas berjuta-juta tahun, sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam dasar laut, di bawah lapisan tebal batu dan lumpur. Penggabungan kesan tekanan oleh lapisan pasir dan lumpur, haba yang diserap daripada persekitaran, dan proses penguraian oleh bakteria mengubah sisa itu menjadi petroleum dan gas asli. Okey, so senang kita. Apabila haiwan-haiwan mati, dia akan tertanam ke dalam kawasan pasir, kawasan lumpur dan laut kan. So, ini bukan setahun dua tau. Ini berjuta-juta tahun dia akan termampat, ada tekanan, ada haba. So, lama-lama haiwan-haiwan yang mati ni dia akan menjadi dalam keadaan bentuk cecair likat. So, cecair likat itulah yang kita panggil petroleum. Dan ada juga gas yang terbebas. So, gas itu kita namakan dia sebagai gas asli. Ini bukan sehari dua tau, bukan 10 tahun tau, bukan 20 tahun, bukan 100 tahun, tapi berjuta-juta tahun. So, lama. Okey, itu adalah petroleum dan gas asli. Macam mana pembentukan arang batu? Okey, kalau kamu tengok rajah di sebelah ni, okey. So, pembentukan arang batu daripada tumbuhan sebenarnya. So, berjuta-juta tahun dahulu, sisa tumbuhan mati tertanam secara semula jadi dalam tanah. Selepas berjuta-juta tahun, sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam tanah di bawah lapisan batu tebal. Penggabungan kesan tekanan oleh lapisan batu, haba yang diserap daripada persekitaran dan proses penguraian oleh bakteria mengubah fosil tumbuhan menjadi arang batu. Korang bayangkan tumbuhan-tumbuhan tu dah mati, tertanam, tertimbus berjuta-juta tahun sampai tumbuhan tu dah jadi macam batu akibat tekanan. So, itulah yang kita panggil sebagai arang batu. Sehingga kita kenali sebagai arang batu. Okey? So, faham? Boleh? So, kalau tak faham boleh komen dekat ruang komen kat bawah. Tak masalah, boleh tanya cikgu. Tak masalah. It's okay. Right. Seterusnya adalah penyulingan berperingkat petroleum. Okey, ini kamu dah belajar semasa menengah rendah pun ada diterangkan pasal penyulingan berperingkat. Tapi tak apa, kita akan ulang kaji balik. Okey, so petroleum ialah satu campuran hidrokarbon. Maksudnya ada banyak jenis hidrokarbon dalam petroleum. So, campuran hidrokarbon ini perlu diasingkan melalui proses penyulingan berperingkat
sebelum pecahan-pecahan petroleum ini dapat digunakan. So sebenarnya petroleum ni ada banyak pecahan-pecahan dia, yang mana pecahan-pecahan ni ada kegunaan dia masing-masing. Okey, so untuk pecahkan ataupun untuk kita gunakan petroleum ni, kita kena pecah-pecahkan dia dulu melalui proses penyulingan berperingkat. Sasu cikgu. Proses penyulingan berperingkat digunakan kerana pecahan-pecahan petroleum mempunyai takat didih yang berbeza. So kalau ada soalan tanya, kenapa kita perlu lakukan proses penyulingan berperingkat untuk kita memecahkan campuran petroleum ni? Kerana pecahan-pecahan petroleum mempunyai takat didih yang berbeza. So ini adalah radas dalam makmal untuk kita kaji pecahan-pecahan petroleum. So boleh rujuk buku teks, dalam buku teks ada, jangan risau. Dalam buku teks ada eksperimen ni, so boleh buat dengan cikgu masing-masing kat sekolah. Okey? Very simple. Okay. Itu tadi dalam makmal, tapi dalam realiti sebenar, dalam industri, dalam industri pun ada penyulingan berperingkat di mana petroleum mentah yang dapat daripada dasar laut ataupun bawah tanah kita akan panaskan. So berdasarkan beberapa tahap suhu, kita akan dapat beberapa tahap bahan. So antaranya petroleum apabila kita panaskan pada suhu 40 darjah Celsius, ada wap akan naik. Pada suhu kurang daripada 40, ada wap yang akan naik. So wap tu naik dan dia akan terkumpul sebagai gas petroleum. Gas masak kat rumah tu. Gas masak kat rumah kita tu. So itu adalah gas daripada petroleum. Dan kita panaskan pada suhu below 40 degree Celsius. Dan kalau kita panaskan lagi 40 hingga 75, kita akan dapat minyak petrol yang isi kat kereta tu. Dan kalau kita panaskan antara 75 hingga 150, kita akan dapat satu bahan nama dia nafta. Okey, dan kalau kita panaskan lagi, kuatkan lagi api 160 sehingga 250, kita akan dapat minyak kapal terbang, nama dia kerosin. Dan kalau kita panaskan lagi 125 hingga 300, panaskan lagi, kita akan dapat minyak diesel. Minyak diesel tu kita kutip pada suhu 125 hingga 300. Dan kalau kita panaskan lagi petroleum tu antara suhu 300 hingga 350, kita akan dapat minyak hitam, minyak pelincir dan juga lilin. Okey, dan of course kalau panaskan lagi 350 hingga 500, kita akan dapat minyak bahan api untuk kapal, stesen yang kuasa. Dan lebih daripada 500, okay, kita akan dapat minyak yang panas tu, yang hitam tu, petrol yang hitam tu, untuk buat jalan tu, bitumen, untuk turap jalan raya. Okay, itu adalah petrol yang paling panas. Okay, paling panas. So boleh faham So kalau tak boleh faham, boleh ulang tonton video cikgu. Simple je, benda ni simple. Okay? So semakin tinggi takat didih, warna dia semakin gelap, makin susah nak menyala dan dia lebih pekat. Okay? Itu dia punya keyword dia. Okay, next kita tengok sebatan hidrokarbon. Sebatan hidrokarbon ada dua jenis, satu hidrokarbon tepu, satu hidrokarbon tak tepu. Apa bezanya? Okay, kita akan tengok. Hidrokarbon tepu mempunyai ikatan kovalen tunggal di antara atom karbon dengan atom karbon. Ikatan kovalen ni adalah ikatan antara molekul bukan logam dengan bukan logam. Okey, dia bukan logam dengan bukan logam, ya. So sebagai contoh, hidrogen dengan karbon ataupun karbon dengan karbon. Okey, kamu tengok karbon dengan karbon, ini adalah ikatan. Kita panggil dia just namalah ikatan kovalen, ya. So ikatan tunggal maksudnya ikatan satu ikatan. Untuk pengetahuan kamu semua, karbon hanya boleh terikat dengan 4 ikatan saja. Okey, kamu tengok sini 1, 2, 3, 4. Dia hanya boleh bergabung dengan 4 saja. 4 benda saja. Tak kira karbon ataupun hidrogen, sebab ni hidrokarbon kan. So dia karbon dengan hidrogen je lah yang ada. So dia boleh terikat dengan 4 saja. Itu dah tepu. Kenapa dah tepu? Sebab semua kawasan ni dah penuh. Berbanding dengan hidrokarbon tak tepu, mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2 di antara atom karbon dengan atom karbon. So antara karbon dengan karbon, kalau yang sebelah dia ada satu ikatan tunggal. Tapi kalau contoh yang hidrokarbon tak tepu, sekurang-kurangnya ada satu ikatan ganda 2, teman-teman. Sebab ada 2 line kat sini, ini adalah ikatan ganda 2.
Okey, dan saya beritahu tadi karbon hanya boleh terikat dengan 4 ikatan. So that's why dia tak boleh tambah dah kat sini sebab ikatan dia dah full. 1, 2, 3, 4. Double ni kita kira sebagai 2 ikatan. Ini dah 2, 3, 4. So dia ada rongga kat sini, dia ada ruang kosong. So that's why kita panggil dia tak tepu. Boleh jadi juga karbon ni terikat dengan ikatan kovalen ganda 3, kita panggil triple bond ganda 3. Boleh jadi ganda 3. Okey. So dia akan ada kawasan rompong di sini, kawasan kosong. So ini kita panggil hidrokarbon tak tepu. Ya, contohnya alkena. Okey, apa ni? Nanti kita tengok. Okey. Siri homolog. Dalam kimia organik, satu siri homolog terdiri daripada kumpulan sebatian organik tertentu yang mempunyai sifat kimia yang serupa. Okey, anggap macam ni lah. Siri homolog ni anggap macam satu family. Dan family ni dia ada sifat-sifat tertentu yang mana mereka ni mempunyai sifat kimia yang sama. Sebabkan setiap ahli dalam family ni dia ada sifat, dia ada satu ciri-ciri yang serupa yang menandakan dia family tu. Contoh, siri homolog yang ada dalam kimia organik, kalau kamu belajar kimia dengan lebih lanjut, okay, dia ada siri homolog alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik, ester, ada lagi sebenarnya. Tapi yang famous, yang biasa dengar, yang ni lah sebenarnya yang kita belajar. Okay? Dan kalau kamu pergi lebih lanjut, dia ada formula ARM. Formula ARM ni kalau kita nak buat formula molekul dia, kita nak tahu bilangan karbon dalam tu ada berapa, bilangan hidrogen dia ada berapa. So kita akan tengok formula ARM. Okey, so siri homolog juga dia ada kumpulan berfungsi yang kita panggil kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi inilah adalah ciri-ciri untuk sesuatu siri homolog tu. Sesuatu tindak balas, okey, saya cerita sikit. Sesuatu tindak balas tu akan berlaku berdasarkan kumpulan berfungsi siri homolog masing-masing. Okey, contoh alkana, nak kenal alkana, okey, berdasarkan formula ARM dia kita boleh tahu. Okey, kalau belajar kimia kita boleh tahu. Dan kumpulan berfungsi adalah kawasan di mana berlakunya tindak balas. Contoh alkena, okey, dia akan berlaku tindak balas di kawasan kumpulan berfungsi. Okey, dan seterusnya lah. Ini just kumpulan berfungsi. Nanti kita akan belajar pasal alkana dan juga alkena, juga alkohol. Okey. Okey, siapa tak faham boleh rujuk video cikgu nanti dan boleh komen. Tak kisah, tak ada masalah. Tapi yang paling penting siri homolog adalah sebenarnya dia adalah kita anggap macam dia family yang mana mereka ni mempunyai sifat kimia yang serupa. Okey, kumpulan sebatian organik yang mempunyai sifat kimia yang serupa. Kerana mereka mempunyai kumpulan berfungsi yang tetap bagi siri homolog masing-masing. Okey. Next kita akan tengok kepada alkana. Okey, tadi kita dah tengok antara salah satu siri homolog dia alkana. Apa itu alkana? Alkana merupakan sejenis hidrokarbon tepu kerana wujud ikatan kovalen tunggal antara atom karbon satu. Okey, ikatan tunggal ni, ikatan kovalen tunggal. Makna satu je ikatan dia, satu je bond dia. Okey. Dan kumpulan berfungsi dia adalah ikatan kovalen tunggal. Formula ARM dia untuk kalau kita buat persamaan untuk kita tahu okey berapa bilangan karbon, berapa bilangan hidrogen. Okey, so dia ada formula ARM dia iaitu CnH2n, mana H2 darab N tambah 2. N ni boleh jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, ini untuk kita nak tahu berapa karbon dan berapa hidrogen dalam dia. Dan sebenarnya dia ada alkana ni, dia ada dalam family alkana ni, dia berdasarkan bilangan karbon. Dia ada nama-nama dia. Contoh, bilangan karbon 1 nama dia metana. Bilangan karbon 2 nama dia etana. Bilangan karbon 3, okey, contoh kat sini ada 3 karbon kan. So keseluruhan molekul ni nama dia propana. Kalau ada 2 saja karbon, C dengan C saja, tapi H pun ada jugalah. Tapi dia ada, kita tengok karbon dia. Kalau ada 2 karbon, nama dia etana. Kalau ada 4 karbon, nama dia butana. Kalau ada 5 karbon, nama dia pentana. Kalau ada 6 karbon, nama dia heksana. So saya harap kamu boleh ingatlah nama dia. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana. Okey.
Okey, itu just cikgu nak beritahu je lah. Okey, nama-nama dia. Itu Alkana. So, last kali kita tambah just Ana. Nama dia Alkana. 1 Mat. 2 Ad. 3 Prop. 4 Boot. 5 Pant. 6 Hack. Hex. Okey. So, untuk kamu kita belajar sampai 6 saja. Ya. Ada lagi sebenarnya, ada lagi. Tapi kita just tambah perkataan Ana dekat belakang untuk Alkana. Ini penamaan Alkana. Okey, kita tengok pula Alkena. Alkena merupakan hidrokarbon tak tepu kerana wujud ikatan kovalen ganda 2. Okey, ini ikatan kovalen ganda 2. So, dia adalah hidrokarbon tak tepu. Ya, kumpulan berfungsi dia ikatan ganda 2 dan formula AMP dia CnH2 darab N ataupun CnH2n. N bermula daripada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, kalau contoh dia ada 3 karbon kat sini, nama dia propena. Kalau ada 2 karbon, nama dia etena. Kalau ada 4 karbon, nama dia butena. 5 pentena. 6 heksena. Perasan tak? Okey, dia just tukar ENA saja. Untuk alkena. Kalau alkana, ANA. Last kali. Tapi kalau alkena, ENA. 1 tadi nama dia Mat. 2 nama dia At. 3 nama dia Prop. 4 nama dia Boot. 5 nama dia Pant. 6 nama dia Hex. So, kamu tambah je Ena belakang. Okay? Ini juga boleh digunakan dalam alkohol dan penamaan-penamaan yang lain. Kerana ini telah di-standardize ya, satu dunia. Satu dunia guna babe, satu dunia guna. Okay? So, ini adalah alkena. Okay. Sumber tenaga alternatif dan tenaga boleh baharu dalam kehidupan harian kita. Bahan api fosil seperti petroleum, arang batu dan gas asli merupakan sumber tenaga tidak boleh baharu yang semakin berkurang. Oleh sebab itu, sumber tenaga alternatif menjadi semakin penting untuk membekalkan tenaga dalam kehidupan harian. Sumber tenaga alternatif merupakan sumber tenaga yang tidak mudah habis digunakan seperti tenaga nuklear atau sumber tenaga baru. Disebabkan petroleum, arang batu dan gas asli semakin hari semakin berkurang dan harga pun semakin mahal, kita kena cari satu alternatif lain, sumber tenaga alternatif lain untuk kita menjanakan terutamanya tenaga elektrik ya, sebab permintaan elektrik semakin tinggi. So kita perlu cari satu alternatif lain. So apakah alternatif itu? Okay, so antara tenaga alternatif yang kita boleh gunakan adalah daripada tenaga solar, sumber tenaga angin, okey, tenaga hidro, biogesim, geoterma, tenaga air pasang surut. Okey, pasang surut air pun boleh menghasilkan tenaga tau. So dia ada alat dia. Dan sumber tenaga gelombang ombak. Ombak pun kita boleh buat. Dia ada alat dia yang kita boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okey. So nampaknya sampai di sini saja video cikgu pada hari ini untuk tajuk hidrokarbon. Kalau tak faham boleh type komen. Boleh ulang tonton video cikgu berkali-kali dan kalau rasa okey boleh share dengan kawan-kawan supaya kita boleh mudah faham, boleh mudah study. So cikgu doakan semoga semua berjaya lah dalam apa jua bidang yang kamu ceburi. So setakat ini saja. Thank you so much. Love you all. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.